Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa tu'assir ya karim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan tuan imam, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izinkan saya pada malam ini untuk sama-sama dengan tuan-tuan bagi kita sama-sama berkongsi kitab yang bertajuk Fiqhul Manhaj Fiqh Asy-Syafi'i. Dan pada malam ni kita sampai tajuk berkenaan dengan pengagihan zakat. Pengagihan zakat, kita atas sikit. Kita dah sampai baru ni, pada bulan 2, 21 bulan 2 ni, baru ni berkenaan dengan zakat yang dikeluarkan sebelum waktu wajib. Zakat yang dikeluarkan sebelum waktu wajib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita sedia maklum bahawa ibadat ni banyak jenis. Ibadat kita dengan Allah Ta'ala ni dia banyak macam. Ada yang ibadat berbentuk harta, zakat. Ada yang ibadat berbentuk badan, sembahyang, puasa, itu badani. Ibadat kita yang kita perlu gunakan tubuh badan kita. Yang keempatnya ada ibadat yang menggabungkan di antara kedua-duanya, iaitu haji. Haji kena ada duit dan kena ada kesihatan, kemampuan untuk pergi haji. Jadi hari ini kita bincang berkenaan ibadat yang bentuk harta ni, bentuk harta. Itu di antara tuan-tuan, di antara tanda kesyumulan agama kita ni, dia ada macam-macam bentuk ibadat. Ada macam-macam bentuk ibadat, ada yang bentuk harta, ada yang bentuk badani, ada yang bentuk harta, badan dan dua tu lah. Dan ada yang menggabungkan di antara kedua-duanya. Jadi hari ini kita dah bincang sebelum ini berkenaan zakat yang dikeluarkan sebelum waktunya. Kita dah bincang sebelum ini berkenaan bila ada kebakaran kan, kebakaran ataupun COVID dan sebagainya, surat 93 tu kita pun keluarkan zakat. Sedangkan di sudut daripada sudut haulnya tak sampai setahun lagi. Di togahan kerana musim COVID ni kita pun keluarkanlah zakat kita kepada orang yang berhak menerimanya. Dan kita dah bincang beserta dalilnya. Kemudian dia bincang pula lepas itu, kalau macam tu, orang yang nak keluarkan zakat sebelum sampai waktu, dia duit tu dah cukup, nisab dia, kadar dia dah cukup. Cumanya masanya saja lagi belum cukup, belum sampai tempoh setahun. Jadi apa syarat dia? Jadi syaratnya ialah syarat sah zakat sebelum waktu wajib. Dia kata tuntutan wajib berzakat akan gugur daripada orang yang mengeluarkan zakat hartanya sebelum waktu wajib. Maksudnya zakat dia nanti sepatut keluarkan bulan 9, tapi sekarang ni dia dah keluarkan dah. bulan berapa ni? Bulan 3 dia dah keluarkan. Dia keluarkan zakat dah. Agak-agak cukup nanti ni, dah cukup dah ni, cukup nanti dia keluarkan terus. Kemudian bulan 9 nanti, adakah dia wajib keluarkan zakat? Maka dia kata di sini bahawa bila dia keluarkan kat situ, maka tuntutan wajib zakat itu akan gugur. Bulan 9 ni tak ada keluar zakat dah. Jadi sebab apa tuan-tuan? Sebab zakat ni tujuan dia nak nolong orang. Nak nolong orang. Itu tujuan dia asalnya. Tiba-tiba besok kita keluarkan zakat, musim orang semua dah vaksin dah. Orang semua dah vaksin. Jadi tak ada no point lah. No point sangat lah nak keluarkan zakat masa tu.
Jadi keutamaan tu jadi semakin kurang. Orang pun satu pun orang kita nak pergi bagi zakat. Ni zakat ni sebab musim Covid. Orang kata, kau bulan 2 dulu tak bagi. Kali ni dah vaksin tak payah dah. Dia orang rumah kita tak nak zakat tu kan. Jadi bila dah keluarkan bulan 2 tu gugur, dia keluarkan zakat. Bila cukup tempoh setahun, itu syarat dia apa? Syarat gugur dia. Dia dah keluarkan zakat bulan 3 tapi wajib di bulan 9. Bulan 9 tu gugur dia wajib zakat, tak payah keluar dah. Apa syarat dia? Pertama sekali dia kata pemilik harta masih berkelayakan wajib zakat sehingga akhir tempoh setahun. Maksudnya dia tu daripada bulan 2 tadi nyolang sampai bulan 9 tadi, dia kena menjadi orang yang termasuk di kalangan orang yang layak keluarkan zakat. Jika dia hilang kelayakan tersebut, umpamanya mati. Keluar tiba-tiba mati. Dah keluarkan 1,000 ke bagi rumah. Abang keluarkan zakatnya. Ke mana? Kepada orang, kepada ni geng-geng MAPS tu yang kena tahan dekat UPM lah. Keluarkan zakat dia orang kan. Lepas tu tiba-tiba bulan 6 kita mati. Berapa zakat abang ni? 1,000. Jadi macam tu apa keadaan dia? Maka macam tu keadaannya umpamanya mati sebelum cukup tempoh setahun. Meninggal dia bulan 5. Maka harta yang dikeluarkan sebelum waktu wajib itu tidak dikira zakat. Jadi duit yang dikeluarkan tadi tak dikira zakat. Jadi kalau macam tu apa ceritanya? Maka orang rumah boleh tuntut balik kepada yang dia beri ke orang-orang MAPM tadi. Tengok balik Laman Sejahtera siapa orang ke. Dengan syarat masa suami dia beri tadi dia sebut ini zakat ya. Sebab tengok kan ni parah warna rumah ni kan. Rumah kau tak bekerja, kau dah duduk sini 14 hari. Dia kena sebut macam tu. Terangkan dia kaya kan. Tidak dikira zakat. Justru para waris boleh menuntut harta zakat itu semula. Sekiranya penerima mengetahui bahawa harta tersebut ialah zakat sebelum waktu wajib. Nampak kan tu. Jadi sebab tu tuan-tuan, bondo rata ni ada dua. Pertama yang zakat, yang kedua yang sedekah. Yang zakat ni kita kena sebut. Yang zakat kena sebut. Yang sedekah jangan sebut. Yang zakat ni kena sebut. Kan? Pertama kalau berlaku kes macam ni lah. Kan? Manalah tahu kan. Kadang-kadang yalah. Cumanya kita kalau menjadi waris ni boleh kita minta tapi tak sampailah hati kita kan. Apa ni arwah tu dah niat nak buat kebaikan, kita batal-batal lah nak. Boleh kita batal lah ambil balik. Macam banyak orang wakaf kan. Dia tak ada perjanjian. Jadi anak cucu dia batalkan wakaf tu, dia ambil balik boleh. Tapi kesianlah arwah tu dah pergi. Tapi memang hak dia. Jadi boleh tuntut balik. Semua sekiranya mengetahui bahawa harta tersebut ialah zakat sebelum waktu wajib. Jadi tuan-tuan berilah. Sebab tu tuan-tuan, saya dulu pernah terima zakat masa nak pergi Mesir ke nak balik, dah balik sekejap. Ada atuk tu dia bagi. Orang kampung kan, orang kampung ni mengaji. Dia sebut kat saya. Dia budak-budak tu. Ni atuk punya zakat ya RM110. Saya pula apalah tu ni sebut pula ni kan. Bagi je lah kan. Padahal memang dia belajar. Tuk tu belajar. Kan? Tuk tu belajar. Kita ni nak susu kan. Tuk tu belajar. Ni zakat atuk dia kata. Kau nak pergi belajar kan. Ni zakat atuk dia. Dan bila pergi balik sebelah Johor ada buat pakcik yang bagi. Itu dia tak sebut zakat. Dia bagi RM1. Ingat dia masa sekarang ni. Dia bagi ni Zahri ni Pak Ngah bagi kat kau RM1. Kita pun ambil je lah kan. Orang belajar. Jadi macam tu kalau kita lihat dia kena sebut. Zakat tadi. Jadi pertama tadi dia akan gugur bila dia hilang kelayakan. Contohnya dia mati. Yang keduanya dia juga kalau yang keluarkan zakat ni sebelum waktu wajib, syarat yang keduanya ialah keadaan harta masih kekal hingga tempoh akhir setahun. Iaitu Syafi'i ya. Syafi'i maksudnya
Aset dia tu kekal sampai setahun. Kalau setengah mazhab lain tak kisah, dia nak cukup sekali cukup tu. Lepas itu tak kisahlah cukup ke tidak, yang penting cukup, mana cukup masa awal kiraan tu. Awal dan tengah cukup. Awal dan akhir cukup. Tapi kalau tengah tu tiba-tiba duit dia habis, pada Syafi'i dia terputus. Tapi pada setengah mazhab dia tak kira putus, dia kira awal dan akhir. Jadi kita ambil lah mana? Ambil Syafi'i lah kan. Itu yang untung kat kita. Itu dia kira mana untung kita kan. Boleh tak? Keadaan harta masih kekal hingga akhir tempoh setahun. Jika harta itu rusak atau harta itu dijual tetapi bukan untuk diniagakan, maka harta yang dikeluarkan sebelum waktu wajib itu tidak dikira zakat. Okey, dia keluarkan bulan 5. Keluarkan bulan 5. Keluarkan bulan 2. Bulan 5 kurang duit dia. Bulan 9 tambah balik. Maka yang dikeluarkan awal tadi tak dikira. Sebab dia dah terputus. Dan dia boleh menuntutnya semula sekiranya penerima mengetahui bahawa harta tersebut ialah harta zakat sebelum waktu wajib. Jadi semangat tu jangan semangat puan. Puan tak tengoklah. Tak tengok. Yang ketiga syaratnya iaitu berkenaan dengan orang yang keluar zakat sebelum waktu wajib. Yang keluar zakat sebelum waktu wajib. Pertama tadi dia mesti kelayakan kalau mati. Yang keduanya gota tu kokal. Yang ketiga tadi ni masalah orang terima pula. Iaitu penerima harta zakat sebelum waktu wajib masih berhak hingga akhir tempoh setahun. Maksudnya kita keluarkan zakat kepada orang tersebut bulan 2. Kita keluarkan bulan 2. Waktu wajib kita keluarkan zakat pada orang tadi bulan 9. Bulan 2 kita keluarkan zakat, tiba-tiba bulan 5 dia jadi kaya. Bulan 5 jadi kaya. Bulan 5 jadi kaya, macam mana nak buat? Balik-balik masjid, balik surau kan. Hari malam bila bulan masa beli kopi ni nak tanam ubi, canggung-canggung jumpa Omeh. Ni Omeh. Jumpa Omeh tu. Kat laban rumah dia dapat zakat dia dah. Bulan 2 dapat zakat, bulan 5 jumpa Omeh. Bulan 5 jumpa Omeh. Jadi masa tadi maka zakat yang dikeluarkan oleh orang tadi, pengeluar zakat tadi yang keluarkan awal tadi terbatal. Penerima hasil zakat sebelum waktu wajib berhak hingga akhir tempoh setahun. Jika dalam tempoh setahun berlaku keadaan menjadikannya orang yang tidak berhak, seperti menjadi kaya. Menjadi kaya bukan dengan sebab zakat ya, tapi dia terjumpa. Bukan dengan sebab zakat yang diberikan kepadanya, atau murtad, nauzubillah min zalik. Allah lindungkan kita daripadanya. Sama ada jadi kaya ataupun murtad dan sebagainya. Maka harta yang dikeluarkan sebelum waktu wajib itu juga tidak dikira zakat. Hal ini demikian kerana zakat hanya diambil kira pada akhir tempoh setahun, iaitu akhir haul ya. Ketika itu barulah ia wajib dikeluarkan dengan segera. Oleh hal yang demikian, pemilik harta wajib mengeluarkan zakat hartanya sekali lagi. Mana keluar sekali lagi? Ataupun dan dia boleh dapat balik hartanya daripada yang terima tadi sekiranya ketika memberikan zakat sebelum waktu wajib tadi dia berkata inilah zakatku. Ni kena khabar kan. Ini duit zakat. Ini duit zakat saya. Sebaliknya jika dia tidak, sebaliknya dia tak boleh tuntut sekiranya dia tak pernah berkata demikian. Tersebut masa bawi tadi semangat bona, kesian bona tengok kau ni dah. Ambillah duit dinah ni. Ambillah ni, ambil apa ni? Ambillah lebih kurang macam zakat lah, lebih kurang macam ni. Ada jatuh tak boleh. Tak boleh kau sebut betul. Ini duit zakat. Ada saksi sonang. Tiba-tiba je jumpa Omeh kat rumah masa tu mana boleh kita lah minta dia kadang kaya. So qatul dapat jumpa susah penumbuk jumpa Omeh kadang kaya, bagi dia zakat balik kan. Itulah. Allahuakbar. Dia memang boleh macam tu. Memang berisiko, tapi memang boleh kita minta. Dia dah kaya kan, dia lah kaya daripada kita lagi. Mana? Dia lah lepas tu. Dia lah keluarkan zakat lepas tu. Kita tengok macam berisiko, tapi memang macam tu. Dia boleh minta balik. Tapi syarat dia, sebab tu tuan-tuan, dia kena sebut ni. Dia bab zakat ni memang kena sebut.
Ya, pulang sekali. Tak. Rayu lah ke dia, tolonglah. Dia tak ada pun. Mana ni kan? Kau dah kayu lah. Gila kan. Enggak kan? Mana ni? Saya mengaji dengan ustaz tu macam ni, canggah kita pun rasa macam golak kat cerita dia boleh mengajar tu. Wallahu a'lam. Kemudian Syekh ni terus bincang berkenaan berzakat melalui pemerintah. Ni zakat melalui kerajaan. Masa bila dia wajib dan mana yang wajib, mana yang tak wajib. Syekh ni kata, harta tadi terbagi pada dua. Pertama harta batin, yang kedua harta zahir. Harta zakat terbagi pada dua, satu yang batin, satu yang zahir. Harta yang batin ni omeh perak, satu. Yang kedua barang-barang perniagaan, dua. Yang ketiga harta rikas, harta karun yang kita bincang dulu, tiga. Itu harta batin. Pemilik harta tersebut boleh mengeluarkan zakat terus kepada golongan yang berhak menerima tanpa perantaraan pemerintah. Tu ya. Sekalipun dia dituntut berbuat demikian. Maksudnya kita ada omeh simpanan, kita ada barang-barang perniagaan, kita jumpa rotoh karun, tak jumpa, kalau jumpa lah kita fokus yang omeh dan juga barang-barang perniagaan. Kita menjaga kan, kita nak keluar pada kerajaan ke nak keluar sendiri. Kalau harta batin, maka kita berhak tanpa perantaraan kerajaan, tanpa pihak pemerintah. Sekalipun kerajaan minta, bayar dekat dia. Malah pemerintah tidak harus menuntutnya, kerana harta itu adalah harta batin yang pemiliknya lebih mengetahui keadaan dan jumlahnya. Jadi kerana itu tuan-tuan, kalau kita lihat itu harta batin. Sebab itu persoalan peribadi kita, kerajaan tak nak apa. Semua perempuan di Taman Pancu Jaya pasal 7 dan 8 hendaklah mengisytiharkan gelang dan emas yang mereka pakai dan harta-harta emas yang mereka simpan. Wajib. Dia tak, kerajaan tu macam tu. Sebab itu harta batin. Jadi harta batin ni dia berhak keluarkan terus kepada golongan berhak tanpa perantaraan pihak pemerintah. Sekalipun dituntut buat demikian. Sebab tuan-tuan, kenapa? Sebab harta batin ni dia tak nampak. Macam omeh kan, orang tak nampak. Macam menyaga kan, dia menyaga tu hebat-hebat menyaga. Tapi ke taman kita rumah kecil je, pakai kereta kancil, tapi dia menyaga besar, kita tak tahu dia. Itu harta batin. Dan harta batin ni kalau kita lihat, dia dikeluarkan dalam bentuk, dia boleh keluarkan sendiri tanpa kerajaan boleh mewajibkan. Kemudian cuma sekarang ni tuan-tuan, kerajaan dah pandai kan. Kalau kau tak bayar zakat, kau kena cukai. Dikojai kita. Saya bayar ni sekarang ni ansonsu tuan, cukai 2,000 nak boleh. Bagas tu Syekh, 2,000 nak boleh. Telefon cukai baru ni, tuan boleh tak saya ansonsu? Buat surat. Buat surat. Apa tu lagi? Kampilkan slip gaji je. Kampilkan slip gaji. Lepas tu tuan punya permohonan diluluskan. Bulanan sebanyak RM230 selama 7 bulan. Cukai 2,000 nak boleh. Dituntut lagi. Bayar. Bayar se-200. Cumanya nak bayar cukai ni rupanya kita ingat semua bank boleh. Rupanya ada bank tertentu yang apa kan? Bank rakyat boleh tak Syekh? Tak boleh. Bank rakyat tak boleh. Pula tulis tu. Kenapa tak boleh? Cukai tu. Dia Maybank yang boleh kan? Maybank boleh, bank Islam tak boleh. Kita ni bank Islam kan? Dia tak boleh bayar. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, sekarang ni ialah kalau kita tak bayar zakat, dengan sendirinya kita dikejar oleh cukai. Baik kita bayar zakat. Kita asingkan kita ni, kita kira untuk bayar zakat. Panggil budak zakat tu datang, kira kalau untuk kita.
Jadi kalaulah itu emas, perak, perniagaan itu batin ya. Kita pandai-pandai dah nak pelokaikan, dan itu kita boleh terus kepada gulung yang berhak. Yang kedua, harta zahir. Harta zahir ni misalnya ialah binatang ternakan. Kita nampak tanam-tanaman. Nampak buah-buahan. Nampak harta galian. Jadi harta zahir. Jadi harta zahir ni, pemilik harta wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah sekiranya dia dituntut berbuat demikian. Yang tadi dia boleh kelokaikan sendiri. Kalau diminta pun dia tak perlu untuk kemukakan. Yang ni dia wajib serahkan. Kemudian kalau dituntut, maka dia memang kena buatlah. Wajib serahkan zakatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Jika pemerintah tidak menuntutnya berbuat demikian, kerajaan tak minta. Dia bolehlah memilih sama ada memberikan sendiri zakat hartanya kepada gulung yang berhak atau menyerahkannya kepada pemerintah. Jadi yang afdalnya dia serah pada pemerintah. Kerana apa? Sebab pemerintah ni dia tahu siapa yang perlu. Dia tahu siapa yang perlu. Hal yang demikian kerana pemerintah lebih mengetahui dan mampu mengagih-agihkannya kepada gulungan yang berhak. Kerajaan je nampak mana yang ni. Sebab kadang-kadang kita bagi sendiri tuan-tuan, kita tak tahu orang tu dah dapat kan. Dia dah dapat dah benda tu. Dia dapat, cuma nampak aja macam tu, macam miskin. Tapi aset dia, simpanan dia banyak sebagainya. Kita tak tahu. Takkan kita tanya, tuan punya simpanan berapa sebenarnya? Kat bank tak ada nak gambar kita dah. Tapi kerajaan je boleh tahu. Jadi kat situlah advantage-nya kalau kita dengan kerajaan ni, dia boleh buat siasatan, pegawai datang tengok semua sekali. Sebab itu yang afdalnya dengan kerajaan lah. Kemudian sebab apa? Yang kedua dia kata, pengagihan oleh pemerintah lebih menjamin agar tidak menyinggung perasaan penerima dan prasangka menabur budi atau meninggi diri. Sebab tu elok bagi pemerintah. Ini dia Lone Ranger pusing-pusing seluruh dunia ni, dia bagi semua sekali, dia akan timbul fitnah. Orang akan cakap macam-macam. Walaupun dia ikhlas. Sebab tu ada kawan-kawan kita yang kerja tu kan, bagi bantuan tu atas nama dia, akhirnya orang timbul fitnah. Paling cantik dia buat pertubuhan kan, buat NGO, atas NGO tu dia atas yayasan, dia lebih selamat lagi. Tapi kalau atas nama individu ni cukup bahaya, fitnah lebih banyak lagi daripada apa yang kita niatkan tu. Jadi kerana itu kalau kita lihat, pengagihan ni pun afdalnya ialah kita beri pada pemerintah, sebab dia tidak akan menyinggung perasaan penerima. Penerima tu tak tersinggung. Dia kalau kerajaan bagi lain. Tapi kalau kawan bagi, kan, peribadi bagi, kita rasa lain, kan. Kita ni rasa macam kalau kerajaan ni memang kau jadi bantu. Dan dengan prasangka menabur budi, bakti atau meninggi diri. Hal ini demikian kerana hubungan antara mereka seolah-olah hubungan bapa dengan anak-anaknya, dan tidak ada sebab pengagihan membawa kepada prasangka tersebut. Jelas kerajaan dengan rakyat ni, dia macam ayah dan anak. Kalau dia bagi pun tak ada orang sangka apa-apa. Tapi kalau peribadi, yalah tu dia. Anak janda dia bagi kan. dah kono lah kita kan. Kita ikhlas nak bantu dia susah. Macam tu. Cara demikian juga adalah yang terbaik untuk membantu mereka berdikari bagi mengatasi sebarang kesulitan dan mencari rezeki. Sebab kerajaan nampak dia nak bagi dalam bentuk macam mana. Kadang-kadang dia boleh bentuk stall kan, bentuk alatan dan sebagainya. Kadang kita kan payah pula nak beli alat. Kita nak beli alat kan, bila pula nak sewa lori semua, nak bawa dia punya mesin tu pada dia, sebagainya. Walau bagaimanapun dia kata, jika pihak pemerintah tidak berlaku adil,
Ni satu ni. Kerajaan ni sengelap duit. Duit zakat teh dia teh apa? Kau nak hati dia yo. Pegawai zakat pergi bil musyarat letak hotel tak layak kan. Kelayakan dia 2 bintang, dia togah dia pegawai zakat letak 3 bintang apa 7 bintang. Kelayakan dia 2 bintang kan. Contohlah kan. Apa luar negeri kan. Tengok kelayakan dia kau grade berapa? Grade-nya kau user itulah. Kau dekat grade berapa? Ni lah kau bintang kerana dia pegawai zakat kita pun belasah. Ni tengok dia ni macam ni. Ni kau tahu bang kelas 1. Dia layak ke? Kelas dia. Dia pegawai biasa je. Layak ke kelas 3, kelas biasa kan. Kelas ekonomi tu. Itu dah. Banyak ni kita tengok ni. Walau bagaimanapun jika pihak pemerintah tidak berlaku adil, malah pengagihannya kepada yang berhak amat diragui, maka yang afdal pihak pemilik harta itu sendiri yang menguruskan pengagihan tersebut. Sebab tu tuan-tuan audit kan. Zakat sekali audit. Arah dah audit kan. Ada yang pasti buat audit. Sekarang ni audit masuk zakat. Kalau Majlis Agama Islam kalau zaman dulu yang saya mesti ingat banyak ayat kita dapat bintang. Setiap tahun dapat bintang kan. Kita lulus audit. Kecuali dia kata pemerintah menuntutnya secara paksa. Dia nak keluarkan zakat tadi sendiri-sendiri, tapi kalau pemerintah menuntutnya secara paksa, harta tersebut pula ada harta zahir. Kerajaan kata wajib kau keluarkan zakat. Walaupun kau tengok nampak dia tak betul, dia zalim. Bila kerajaan paksa dia, ketika itu pemilik harta tidak ada cara untuk menghalangnya sekalipun pihak pemerintah itu tidak adil. Walaupun pemerintah yang zalim kan, togah dipadukan habis kita punya kambing dia ambil baik kita bagi 10 ekor. Ambil serapan bagi 10 ekor kan, nak untung nak bagi serapan kau bagi 10 ekor, bagi 10 ekor. Nanti dia punya kan. Di setengah negara Arab tu macam tu banyak berlaku. Di Tunisia kan, dia ambil dia merampas ladang-ladang kurma kepunyaan rakyat. Ditukar ke nama adik-beradik dia. Ini banyak berlaku. Lepas tu kadang bila makan kurma Tunisia nanti kita ingatlah takut nanti itu dia ada sesak. Salah kan kurma Tunisia. Dululah. Kalau daripada Iran kan Syiah pula. Daripada Saudi kan mahal pula. Mana satu nak beli? Belilah kurma merah kan. Allahu a'lam. Kurma merah kan? Kurma merah. Merah dengan orang bersalin mana. Itu murah. Wallahu a'lam tuan. Kita tengok yang sekarang masalah yang ni ada ni kita wakil. Cara berzakat yang afdal ialah pemilik harta agih sendiri. Itu memang afdal lah tuan. Zakatnya kepada gulu yang berhak. Kecuali hukum yang telah dihuraikan tentang penyerahan harta kepada pemerintah. Seperti mana yang afdal macam tu. Kecuali kepada kecuali yang dihuraikan sebelum ini. Ini kan sekarang ni kita wakil. Kita berikan pada ustaz misalnya. Kita kata ustaz, ini zakat saya. Ustaz tak terima lah. Jadi ustaz tu pun adalah agih-agih kan. Jangan pula zakat dia pula ustaz fikir orang rumah dan pun mau miskin juga kan dia. Bagilah rumah dan dia. Bagi rumah dia. Jadi kalau ustaz tu kaya, orang rumah yang miskin, maka kayalah dia orang rumah dia tu. Sekali lah tu kan. Ni berlaku ni. Tuan duit ni kena jaga tu je lah. Ustaz dia kata ustaz. Tak amuk ya. Bab duit tuan memang kena jaga. Mana kena jaga. Serahkan betul-betul. Ada je punya saksi dan sebagainya. Jadi sini dia kata pemilik harta juga boleh berwakil kepada orang lain. Baru ni ada orang wakaf tanah pada saya di pantai. Sekarang ni kita nak usahakan. Jadi orang tu nak wakaf tanah, dia kata kalau saya Ustaz Azizi yang atas yang itu. Kita ustaz ni nak wakaf pada siapa ustaz? Saya nak wakaf tanah ni. Nak letak nama ustaz ke macam mana? Jadi anak kata, saya kata ustaz Syekh paling selamat ustaz kita buat satu pertubuhan dan kita minta pewakaf itu akad kepada pertubuhan itu. Kita tak nak berlaku macam setengah-setengah tempat, 2-3 madrasah. Dia wakafkan atas nama ni ustaz tu, atas nama ustaz. Jadi letak 3 nama.
setengah tu. Jadi yang ni anak kata tak apa sih. Kita buat satu pertubuhan dan nanti kita minta tuan tanah tersebut dia berniat lafaz zakat, buat perjanjian wakaf tadi kepada pertubuhan. Buat pertubuhan. Pertubuhan Kebajikan Aufi, ya. Abdul Rahman bin Auf. Kita letak nama sebenar Abdul Rahman bin Auf. Jadi lepas dia buat perjanjian tu, kita rujuk peguam kata, yang ni Ustaz cukup. Yang ni cukup untuk kita pegang bagi memulakan kerja usaha untuk membangunkan membangunkan pusat pondok dewasa. Contoh kat pantai tu. Tengah berusul sekarang ni. Alhamdulillah perlahan baik kan. Ada duit baik sikit, ada baik sikit. Nanti dah pun kita tengok perlahan sama. Tak boleh orang pancur ni kan nak bagi kan. Kita ni tuan-tuan bila dah umur macam ni kan. Tuan-tuan fikir apa sih? Tak fikir apa sekarang ni. Bila dah umur macam ni. Kita fikir sekarang ni apa yang kita tinggalkan. Kan? Orang rumah memang pasti dah akan tinggal lah. Apa yang kita nak tinggalkan sesuatu untuk generasi akan datang. Itu yang kita fikirkan. Jadi kalau ada kita tinggalkan madrasah ke kan, wakaf ke, itu je. Sebab itu bila orang tua kebanyakannya orang dulu macam ayah saya kita tengok rekan kawan dia akhir hidup dia banyak nanam pokok. Banyak nanam pokok. Sebab tu kitab kan bab berkenaan tanam pokok ni, rupanya orang yang nak mati ni dia kena banyak nanam pokok. Pokok yang ada buah lah. Bukan pokok bunga. Pokok yang berdurian ke, rambutan ke, dia kena banyak tanam tu. Sebab nanti bila dia mati, kalau buah dia ada, dia tetap dapat pahala. Jadi tanah-tanah kosong ke kampung tu kita kena fikir tu. Kita kena usahakan. Tanam je. Ada seorang kawan saya dekat ikon tu, Ustaz tu kena hitam. Ustaz Zari tu, ana balik nanam yang kau jual dia. Tanam apa Ustaz? Tanah omak anak tu, mak mentua ke, semua anak tanam. Tanam apa? Tanam durian. Dia tanam musangking. Tanah-tanah dekat sekolah tu semua ditanam. Musangking banyak tanam. Naik tumbuh hidup lah. 5 tahun dia naik dia. Umur dah 54, 53. Tak lama dah tu. Tapi dah ambil sunnah tu. Akhir-akhir tu kita kena buat sesuatu lah. Tanam pokok ke kan. Buang ke kampung tu. Tanam. Tanam bunga ya apa. Macam itulah ambil peluang. Jadi sekarang ni nanti kita simbang akan datang apa tu Ustaz. Tentu aku lalu Kota Labu tu ada sebelah, nanti saya naikkan sembot dia. Naik sembot nanti. Alhamdulillah kita buat sedikit perlahan ya. Sebelah tu kebun Cina buat apa? Buat musangking. Kita buat madrasah pondok. Sekarang ni berwakil zakat ya. Wakilkan zakat iaitu cara zakat yang afdal kita agih sendiri kepada yang berhak. Tapi boleh juga pembeli harta juga boleh berwakil kepada orang lain mengeluarkan zakatnya. Hal ini demikian kerana zakat merupakan tanggungjawab yang berkaitan dengan harta. Semua pelaksanaan tanggungjawab yang berkaitan dengan harta harus diwakilkan pada orang lain. Contohnya macam kita bagi orang hutang kan, untuk bayarkan hutang, kita wakilkan orang bayar hutang kita, sah. Zakat macam tu juga, membayar harga dan memulangkan barang-barang yang disimpan, yang dipinjamkan kepada yang punya harta tersebut. Justru pemilik harta zakat harus mewakilkan, bolehlah mewakilkan sesiapa pun yang boleh berbuat demikian bagi pihak dirinya. Kita tengok ustaz tu, kita bagi kepada ustaz, pada sesiapa yang kita percayalah. Dan Tuan Man ni dia tak kenal mana orang susah ni. Sebab kerja dia menguruskan orang yang buat pinjaman. Dia tahu siapa yang bayar, siapa yang tak bayar, siapa yang mampu, siapa tak mampu. Dia tanya, Syekh, mana yang tak mampu tu? Entah nampak tak mampu, bagi zakat ke dia, dekat saya. Pun Taman tahu. Kerana dia tahu. Dia zoom pada orang, dia terus zoom pada orang. Dia berurusan dengan orang berharta, dia tengok siapa mampu sebagainya. Sebab kadang-kadang orang yang berhutang yang tak mampu ni, dia boleh dapat zakat. Ada yang kena kampih tak ada kan? Sebab dia buat kerajaan semua kan, kegiatan kerajaan. Bank je lah. Macam pengkual kita kerja bank kan. Justru boleh harta zakat harus mewakilkan sesiapa pun yang boleh berbuat demikian. Pegawai bank rantai orang susah kan, dia kenal tu. Ni pegawai bank ni jangan kira orang kampih yo. Sikit kampih. Fikirlah sikit bagi zakat ke orang tu.
bagi pihak dirinya termasuk orang kafir dan kanak-kanak yang mumayyiz. Maksudnya kita wakil orang kafir boleh juga, kanak-kanak boleh juga. Dengan syarat jika berwakil pada orang kafir atau kanak-kanak, dia hendaklah menentukan penerima zakatnya. Bagi dia yang zakat acik kau pergi hantarkan kepada orangnya, peribadi ataupun pemandu peribadi kan, ataupun pegawai security dan sebagainya, ataupun sesiapalah kita boleh wakilkan. Wallahu a'lam bishawab. Oh, lah mulai sekejap insya-Allah. Sikit lagi. Ni niat habis kan. Ni yang tadi niat tadi. Dia zakat ni, dia kita ni dia kena berniat zakat. Wajib berniat ketika mengeluarkan zakat untuk membezakan daripada kafarah dan sedekah yang lain. Dia kena niat zakat ya. Dia tak boleh main lebih kurang. Kalau lebih kurang lah dia dah banyak bagi dah. Yang tak boleh dia mesti niat. Pemilik harta yang mengeluarkan zakatnya sendiri hendaklah berniat ketika menyerahkannya kepada penerima atau mengasingkan kadar yang hendak dikeluarkan daripada baki hartanya. Maksudnya atau 10,000 dia dah asing dengan 1,000. Itu okey dah tu. Jika dia berniat inilah zakat hartanya ketika mengasingkan harta tersebut, perbuatan itu adalah memadai dan dia tidak wajib berniat ketika dia menyerahkannya. Maksudnya dia dah asing 1,000, okey 1,000 asing. Dah gaji. Tapi itu masa serah nanti, dia tak boleh ngubah dah. Tak boleh lah nak niat lagi. Sebut sajalah. Nak niat lagi. Tak boleh lah, dah asing 1,000. Lepas itu macam nak serah ni, nak bagi 100. Ini akad lagi. Tak perlu dah. Melainkan yang tadi lah. Kalau keluarkan daripada sebelum tempoh tadi, itu lain. Ini dah sampai tempoh tadi, dia nak keluarkan. Asing 1,000 tadi, maka masa bagi tadi, masa kita asing tu dah cukup dah. Masa bagi tak sebut dah, ni atuk punya zakat ya, ni atuk punya zakat ya, ni atuk punya zakat ya. Melainkan yang kita bincang pada awal tadi. Jadi apa kesimpulannya tuan? Menunjukkan bahawa agama kita ni, bahawa zakat ni dia merupakan benda ibadat. Benda ibadat, benda agama kita bincang secara detail kepada kita. Jadi mudahan kita dapat ambil kebaikan daripadanya. Wallahu a'lam tuan, mana macam Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.